muslimin dan muslimat, dengan tajuk hamparan daratan bumi ini. Bahkan disitulah sebenarnya titik tengah pusat bagi bumi. Apa yang disebut sebagai Ummul Qura, itulah tempatnya. Secara lebih khusus adalah di Makkah, dan secara lebih terperinci lagi bumi ini berpusat di Masjidil Haram, di Kaabah. Pernah berada di antara Empayar Rom dan Parsi, di mana pada zaman Nabi SAW dibangkitkan. Pada ketika itu terdapat dua empayar besar dunia. Di sebelah timur adalah Parsi, manakala di sebelah barat adalah Rom. Ini dua kuasa besar yang sering bertembung, mencakupi tengah dan selatan kawasan Asia Barat. Dalam benua Asia, tanah Arab ini berada di kawasan paling barat sekali dalam benua Asia. Dikelilingi dengan Teluk Parsi di timur, Laut Merah di barat, dan Laut Arab di selatan. Sebab itu dinamakan sebagai semenanjung, peninsula. Semenanjung ini ibarat sebuah pulau yang bersambung dengan daratan. Ada akses melalui daratan yang dikelilingi dengan lautan. Macam kita semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia ada pantai timur, ada pantai barat. Kita duduk di atas daratan di antara pantai timur dan pantai barat. Pantai timur open sea, Laut Cina Selatan. Di pantai barat pula berkongsi dengan lautan-lautan lain yang bersambung ke timur, Thailand dan sebagainya. Ini kawasan Laut Andaman, bergabung di situlah Selat Melaka dan sebagainya. Begitu juga dengan tanah Arab. Tanah Arab ini ia berada di semenanjung, di mana di timur Laut Parsi dipanggil. Laut Parsi, Teluk Parsi, Teluk Parsi, Persian Gulf. Laut Merah di sebelah barat, ini Red Sea, dan Laut Arab di selatan, dipanggil Arabian Sea ataupun Indian Sea, Laut India. Di bahagian utara ia disempadani dengan Jordan, Syria dan Iraq. Ini nak kenal lokasi tanah Arab ni, situlah kawasan dia yang kita ceritakan. Kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam buku tu ada peta yang menjelaskan. Jadi jauh kita ni dengan, walaupun satu benua, dia duduk di Asia Barat, kita ni di Asia Timur, atau lebih tepat lagi Asia Tenggara, Timur Selatan. Mengikut pembahagian dahulu, semenanjung Arab terbahagi kepada wilayah Hijaz, Najd, Arab Timur dan Arab Selatan. Ini pembahagian dulu. Dulu dia tak ada negara-negara yang kita tengok macam hari ni, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Yaman, Oman. Tak ada pembahagian yang seperti ini. Yang ada adalah disebut wilayah Hijaz, Najd, Arab Timur, Arab Selatan. Wilayah Hijaz dan Najd merupakan bahagian terbesar semenanjung Arab yang kini berada di bawah pemerintahan Arab Saudi. Kalau kita tengok peta tu, Arab Saudi merupakan negara Arab terbesar. Negara Arab terbesar, bahkan dulunya ia berada dah di sananya wilayah Hijaz dan wilayah Najd. Zaman Osmaniyah dulu, wilayah Hijaz ni ada gubernur khusus, wilayah Najd ada gubernur khusus. Maknanya negara-negara yang berbeza. Mengikut peta politik terkini, semenanjung Arab terdiri daripada Arab Saudi, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, Oman dan Yaman. Kita tengok dalam peta tu, itulah negara-negara di sekitar tu. Arab Saudi, Bahrain, Qatar,
Kuwait, Oman, Yaman. Bahagian selatan Jordan dan Iraq juga termasuk dalam semenanjung Arab. Bukan semua Jordan, bukan semua Iraq masuk dalam semenanjung Arab, hanya sebahagian Jordan, Kuwait dan Iraq saja. Sebahagian, sebab dulu tak ada peta gini. Dulu lakaran peta dia berbeza. Peta yang ada hari ini adalah peta pasca Sykes-Picot. Peta lepas pada perjanjian antara penjajah British, Perancis yang membahagikan tanah Osmaniyah, yang berjanji untuk membahagikan tanah Osmaniyah setelah mereka berjaya jajah. Walaupun negara Arab hari ini terdiri dari 22 buah negara berdasarkan negara dalam Liga Arab. Kita tengok dalam Liga Arab ada 22 buah negara Arab semua sekali. Tetapi kaum Arab sebenar berdasarkan darah adalah merujuk kepada bangsa Arab yang tinggal di semenanjung Arab sahaja. Bila disebut tentang orang Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak termasuk Syria, ia tidak termasuk Mesir, ia tidak termasuk Sudan. Walaupun pada hari ini negara-negara yang kita sebutkan tu, termasuk Comoros Island, termasuk Djibouti, Somalia tu, semuanya berada dalam Liga Arab, kerana negara ini menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perantaraan. Tapi dari sudut darah, mereka ni sebenarnya adalah bangsa yang lain. Selepas daripada pembukaan kota Islam, pembukaan Mesir, pembukaan Rom, pembukaan Parsi, maka tempat-tempat ini diperintah oleh orang-orang Arab. Lalu akhirnya mereka pun mula belajar bahasa Arab, berhidup dengan orang Arab, berkahwin dengan orang Arab, lalu bercampur budaya dengan orang Arab. Akhirnya mereka bercakap Arab dan mengamalkan budaya Arab, lalu masuk dalam Liga Arab sekali. Maka golongan ini tidak disebut sebagai Arab asal, mereka disebut sebagai Arab musta'rabah, Arab yang diarabkan. Jadi Arab yang sebenar tu negara-negara yang kita sebutkan tadi sahaja. Bangsa Arab di negara lain adalah hasil asimilasi selepas pembukaan Islam dan perlantikan gubernur-gubernur khilafah Islamiyah berbangsa Arab bagi wilayah yang dibuka. Syariat Islam menetapkan tanah Arab hanya boleh dihuni oleh orang-orang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan supaya tanah Arab dibersihkan dari sebarang agama selain Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in ishtu insyaallah la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la yabqa fiha illa muslim. Maksudnya, sekiranya aku sempat hidup, jika diizinkan Allah, nescaya aku akan keluarkan semua Yahudi dan Nasrani daripada tanah Arab sehingga tidak tinggal padanya selain Muslim. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ini menjadi syariat walaupun Nabi tak sempat buat. Nabi ni tahun terakhir dia, Nabi kata, kalau aku sempat hidup lepas pada ni, aku berazam untuk keluarkan orang Yahudi, keluarkan orang Nasrani daripada tanah Arab ni. Nak yang kekal di tanah Arab ni hanyalah orang Arab sahaja. Nabi ucap ni waktu dia ni sedang sakit, diambang kematian. Maka Nabi pun pesan gitu, kalau sihatlah, kalau sempat dia nak keluarkan. Tapi dia tak sempat. Walau bagaimanapun, ini menjadi syariat bahawa tanah Arab secara khususnya Jaziratul Arab. Jaziratul Arab ini tidak boleh ada orang kafir. Tidak boleh ada orang kafir, orang Islam belaka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau dia hidup lepas pada ni, dia akan puasa 9 Muharram. Dia puasa dah 10 Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puasa dah 10 Muharram, tiap-tiap 10 Muharram ni dia puasa. Tapi dia bersabda, kalulah dia masih hidup selepas pada ni, dia sempat dengan bulan Muharram, dia akan puasa 9 dan 10 Muharram sekaligus, kerana nak menyalahi
bangsa Bani Israel yang juga menyambut perayaan pada 10 Muharram, memperingati kejayaan Nabi Musa AS bebas daripada cengkaman Firaun. Jadi Nabi nak berbeza dengan orang Bani Israel ni. Nabi kata nak puasa 9 dan 10. Malangnya Nabi tidak sempat hidup untuk tahun yang seterusnya, walaupun jadi syariat kepada kita. Jadi syariat kepada kita walaupun Nabi tak buat, tapi ia adalah satu syarat untuk kita ni berpuasa 9 dan 10 Muharram. Sunat muakkad kita buat. Begitulah juga dengan hadis ni, bila Nabi SAW bersabda sedemikian, ia menjadi syariat. Jadi hasrat Rasulullah SAW itu direalisasikan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau memindahkan ke semua orang kafir dari tanah Arab, melainkan beberapa orang Yahudi yang menjadi hamba kepada orang Islam. Jadi zaman Sayyidina Umar, dia ni lepas pada buka kota Parsi, buka kota Rom, dia tawarkan kepada semua orang kafir, orang yang masih belum peluk Islam dalam negara tanah Arab ni, dia tawarkan sama ada dia masuk Islam ataupun dia pergi berpindah ke negara lain. Ini bukan satu bentuk penganiayaan, kerana Saidina Umar tawarkan tanah yang lebih baik lagi, iaitulah tanah Rom dan tanah Parsi. Tanah Arab ni tanah pada pasir, tanah orang tak ambuh. Sebab itulah walaupun Rom dan Parsi memerintah ratusan tahun di tempat masing-masing, tidak ada sejarah keseluruhan tanah Arab itu dijajah oleh mana-mana kuasa besar ini, walaupun mereka mampu. Kerana tak ada sebab nak jajah. Orang jajah ni kerana nak ambil hasil bumi, tapi tak ada benda di tanah Arab menyebabkan mereka tidak berminat. Lalu apabila Sayyidina Umar Al-Khattab menawarkan kepada orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrikin untuk berpindah ke Rom dan Parsi, ia segera disambut. Orang suka sangatlah, sebab tanah yang ditawarkan tu adalah tanah yang subur, tanah mahal, tanah yang boleh buat macam-macam, nak dibanding dengan tanah mereka yang ada di tanah Arab. Walau bagaimanapun, ada beberapa orang di kalangan Yahudi yang diminta oleh para sahabat nak kekalkan juga beberapa orang Yahudi, kerana ada sebahagian orang Yahudi, orang bukan Islam ni, yang jadi hamba kepada para sahabat, jadi khadam bagi para sahabat. Dia minta daripada Sayyidina Umar untuk kekal di tanah Arab. Sayyidina Umar berat hati untuk terimanya, tapi oleh kerana sahabat ni pujuk, sahabat punya pasal, Sayyidina Umar benarkanlah yang menjadi khadam, yang menjadi hamba sahaja. Tapi itu adalah satu perkara yang membawa kepada padah yang berat. Kerana akhirnya kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar telah syahid di tangan seorang Yahudi, Abu Lu'lu'ah kata silap namanya, yang telah membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Itulah Sayyidina Umar kata, aku kata dah, aku tak mau kekalkan orang Yahudi, tapi sahabat-sahabat pesang juga. Tapi aku bersyukur, dia kata, setidak-tidaknya aku tidak mati di tangan orang Islam, aku mati di tangan orang kafir. Jadi itu sebab Tuhan nak tunjuk pesanan Nabi ini adalah satu benda yang perlu untuk ditunaikan. Malangnya hari ini, tanah Arab kembali dimasuki unsur-unsur syirik. Semakin ramai orang kafir ditempatkan di semenanjung Arab atas tujuan politik, ekonomi, sosial, bahkan ketenteraan. Kalau kita tengok hari ini, kerajaan Arab tidak ikut perintah Nabi. Orang Arab tak boleh hidup, tapi atas asas politik,
ada kedutaan orang kafir di tanah Arab atas nama ekonomi. Ada pekerja-pekerja asing yang buat pembinaan di Saudi tu, yang buat pembinaan untuk orang Islam, yang buat perniagaan import ekspor macam-macam, khadam, orang gaji, ramai di kalangan orang kafir. Sebab sosial, ramai juga bekerja sebagai NGO dan sebagainya. Bahkan ketenteraan, di mana terdapat pengkalan tentera US di Qatar dan Arab Saudi. Ini tanah Arab, ada pengkalan tentera US. Kalau ada pengkalan tentera, sudah tentu ada tentera US, yang kebanyakannya adalah orang-orang kafir. Berhala dan tempat ibadat agama lain kembali didirikan atas dasar kebebasan beragama. Atas dasar kebebasan beragama, hari ini bukan sahaja orang kafir ada di sana, hak untuk mereka juga diberikan, iaitu hak untuk menunaikan upacara agama. Dibuatlah bermacam-macam bentuk berhala, macam-macam bentuk tempel, rumah ibadat, sama ada kuil Hindu, sama ada tokong Cina Buddha, ataupun gereja-gereja. Search sahaja, kalau tak percaya cuba search dalam Google Map tu, temple in Dubai ataupun temple in Saudi Arabia. Tuan-tuan akan tengok, boleh kata lebih daripada 10 temple ni. Bahkan sewaktu PM Modi, PM India melawat Dubai pada tahun 2015, mereka telah buat kerjasama untuk membina kuil Hindu terbesar di tanah Arab, yang terletak di Sharjah Syariqah di Dubai juga. Ini adalah satu perkara yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang Nabi SAW pesan. Arab rosak hari ini akibat tangan-tangan pemimpin mereka sendiri. Selepas agenda nasionalisme menjalar hingga mencetuskan revolusi agung Arab Saudi 1916, kini liberalisme mendapat tempat pula dengan berbagai pembaharuan dilakukan. Masih mengaku Muslim, namun kecintaan kepada kemewahan dunia menyebabkan mereka sanggup memberi walak kepada Barat dan menjadi kuda musuh Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qad aysa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakinna fit tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa dari membuat golongan yang mendirikan solat di semenanjung Arab menyembah mereka. Akan tetapi mereka masih melakukan tipu daya dan kekacauan di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni Nabi beritahu, syaitan ni dia putus asa dah daripada nak menyebabkan orang Arab ni jadi kafir. Sebab itulah payah kita nak tengok orang-orang Arab ni menganut agama selain daripada Islam. Boleh katakan di tanah Arab ni 100% Islam. Hak bukan Islam tu hanyalah orang-orang migran. Orang Arab ni boleh kata 100% Islam. Orang Arab. Sebab Nabi dah pesan, Nabi dah kata syaitan dah putus asa dah nak menghasut orang Arab daripada keluar daripada agama. Nak menghalang mereka daripada melakukan solat. Akan tetapi syaitan masih tidak berputus asa fit tahrish bainahum, iaitu dalam mengadakan tipu daya dan kekacauan di kalangan mereka. Jadi atas sebab itulah kita tengok orang Arab hari ini sekilas pandang masih lagi berpakaian seperti orang-orang Islam. Pakaian mereka masih lagi jubah, masih lagi serban. Orang puang dia masih lagi pakai niqab, masih lagi pakai hijab. Tapi mereka telah menjadi rosak mutakhir ini. Rekod kejatuhan Uthmaniyah berpunca daripada pemberontakan Gubernur Arab sendiri yang dilantik oleh Uthmaniyah untuk menjaga Hijaz, iaitulah Sharif Hussein Al-Hashimi
keturunan Nabi, melancarkan Great Arab Revolt pada hari Jumaat 1916 Masihi. Dia isytiharkan perang terhadap Turki Osmaniyah di hadapan Kaabah. Orang Arab bukan orang kafir, kerana mereka telah dihasut oleh Barat. Orang Barat kata mu ni adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Mu sepatutnya lebih mulia, mu sepatutnya jadi khalifah, bukan orang Turki. Barat meniup semangat nasionalisme, meniup semangat kebangsaan Arab, yang mana orang Arab ni memang sifat dia ni berbangga dengan kaumnya. Maka benda-benda ni yang menyebabkan Barat jadi orang-orang Arab jadi naik syekh. Boleh tengok rekod-rekod surat, koleksi surat dalam satu dokumentari ataupun dalam rencana yang dibincang oleh akademik sebagai Hussein McMahon Correspondence. Iaitulah koleksi surat-surat antara Sharif Hussein dengan McMahon, wakil British, di mana dia beri hadiah, lepas tu dia puji, kata kamu bangsa Arab apa sebagainya, sehingga dia berjanji kalau dia memberontak, British akan tolong, British akan beri senjata. Lalu itulah yang berlaku 1916. Dan waktu yang sama, British juga menggunakan Lawrence of Arabia, seorang ejen yang bekerja untuk memastikan semangat nasionalis Arab ni bangkit untuk menentang Osmaniyah juga. Sharif Hussein Lawrence of Arabia ni lebih berperanan di bangsa Bani Saud, penegak kerajaan Arab Saudi pada hari ini. Keturunan Abdul Aziz bin Saud itulah hak bekerjasama dengan British untuk membebaskan wilayah Najd. Ini Sharif Hussein membebaskan wilayah Hijaz. Lepas pada tu perang pula antara Hijaz dengan Najd. Najd menang, sebab itulah Najd tanah Arab itu diberikan kepada keturunan Bani Saud. Bani Saud ni dia berpakat dengan beberapa kabilah Arab yang lain, maka kabilah-kabilah yang berpakat dengan dia tu diberikan negara, diberikan Qatar, diberikan Kuwait, diberikan UAE. Atau sebab ada negara-negara ni pakatan-pakatan ada bersama dengan Saudi ni. Jadi tanah Jordan, Iraq ini diberikan kepada termasuk Syria, diberikan kepada keturunan Sharif Hussein yang melarikan diri selepas kalah daripada peperangan dengan kerajaan Najd pada ketika itu. Jadi sebab itulah jangan pelik bila kita tengok hari ni orang Arab terlalu ikut kepada Barat, sebab mereka ni diberikan kemerdekaan oleh British dan mereka tanda tangani perjanjian, macam-macam perjanjian politik, antaranya tidak akan kacau Israel, perjanjian ekonomi, perjanjian petrodollar, beri Amerika untuk jana teknologi petroleum di negara mereka. Mereka hanya ikuti asing sahaja. Ini perkara-perkara yang membawa kepada mereka ini memberikan walak kesetiaan kepada Barat, yang akhirnya mereka sudah menjadi seperti negara Barat, walaupun zahirnya Islam ni konon lebih pada kita lagi. Kita ni amalan pakaian kita baju Melayu begitulah. Mereka ni pakai jubah macam Nabi. Kalau kita tengok dari sudut luar, orang pakai jubah ni kita hormat. Orang cakap, kita kata orang ni orang alim, ni orang waruk pakai jubah. Orang Arab begitulah pakaian dia. Tapi hakikatnya cuba tengok sendiri apa yang berlaku di Arab Saudi, apa yang berlaku di Dubai. Baru-baru ni putera mahkota Arab Saudi telah isytiharkan bahawa mulai saat ini ideologi Wahabi telah tidak ada di Saudi. Apa yang dimaksudkan dengan Wahabi itu adalah pahaman yang berpegang dengan syariat yang rigid, yang berpegang kepada syariat Islam. Hak ni yang mereka jenamakan sebagai Wahabi. Dan lepas dia isytihar tu supaya Arab Saudi ni lebih terbuka.
Itulah yang kita tengok apa yang berlaku di Arab Saudi. Konsert-konsert sudah ada dah. Night club sudah ada. Kelab malam. Bukan dikatakan kelab malam halal kononnya tak ada arak apa sebagainya. Tapi orang duk berjoget, orang seksi ada macam. Adakah benda tu halal? Bagi mereka, halal tu tidak ada arak sahaja. Walau bagaimanapun, kalau bercakap dengan orang yang pernah duduk sana, sebenarnya arak ni sudah lama masuk kat Saudi. Cuma mereka buat senyap, tak ada publicity je. Begitu juga dengan dadah, pelacuran dan sebagainya. Hak duduk di Mekah sendiri tu, pelacuran berleluasa. Ini yang berlaku di tanah yang tidak tahu. Dengan serkeh, dengan macam-macam lagi budaya-budaya barat yang masuk, yang kita sedihnya pada bendera mereka diletakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bendera mereka. Tapi mereka buat masuk dalam konsert dengan latar belakang bendera mereka. Bahkan ada dalam rakaman video salah satu konsert atau pertunjukan oleh orang puan yang pakaiannya sangat seksi. Orang Melayu pun tak ada lagi pakai seksi lagu tu, pegang bendera Arab Saudi, tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah satu penghinaan terhadap agama kita yang berlaku di tanah Arab sendiri. Jadi mereka telah dirosakkan oleh syaitan yang berjaya menipu daya dan mengacau bangsa Arab ini. Bangsa Arab bakal binasa di akhir zaman angkara tipu daya Dajjal dan tenteranya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Fatahal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Qila anuhlik wa fina as-salihun. Qala na'am idza kasura al-khabath. Tiada Tuhan melainkan Allah. Binasalah orang Arab daripada keburukan yang semakin hampir. Sesungguhnya tembok Ya'juj dan Ma'juj telah pun roboh sebesar ini, sambil menunjukkan isyarat lubang dengan ibu jari dan telunjuknya. Nabi ditanya, adakah kita akan binasa walaupun terdapat orang soleh? Jawab baginda, ya, jika kerosakan sudah berleluasa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam hadis ini sendiri sebut, waktu Nabi masih hidup lagi, Nabi sudah sebut bahawa wailul lil arab. Nabi kata celaka orang Arab min syarrin qad iqtarab. Kebinasaan, kerosakan semakin dekat menghampiri. Nabi beritahu dah bangsa Arab ni akan rosak. Nabi beritahu dah bangsa Arab ni bakal rosak, dan kerosakan yang kita tengok pada hari ini telah pun berlaku. Mereka ada kekayaan. Mereka antara negara terkaya di dunia. Tapi di tempat-tempat lain, negara orang Islam dah negara yang paling banyak krisis. Ada krisis peperangan, krisis pelarian, krisis kebuluran, krisis kesihatan kerana tidak cukup biaya. Di manakah mengalirnya biaya-biaya yang begitu besar? Baru ni kerajaan Arab Saudi telah meluluskan belanjawan mereka untuk 2021 sebanyak 900 bilion. Sikit lagi nak siapa? 1 trilion. Apakah umat Islam di Indonesia, umat Islam di Thailand, di Filipina, umat Islam minoriti di negara-negara lain, Rohingya, hatta negara Arab sendiri, Palestin, mendapat dana untuk kelangsungan hidup mereka daripada Arab ini? Maka ini yang kita tengok orang Arab. Bahkan kita tengok orang Arab buat apa? Mereka guna harta ni untuk bermewah-mewah. Mereka balut kereta-kereta mereka dengan emas. Di Dubai ada satu hotel 7 bintang. Satu-satunya hotel dalam dunia ni 7 bintang. Paling banyak pun hotel 6 bintang. Tu pun payah nak cari. Sebuah negara ada hotel dia 2 hotel. Hotel 6 bintang. Di sana ada hotel 7 bintang di Burj Khalifah. Bukan Burj Khalifah, di Burj Dubai. Ada satu hotel 7 bintang di mana mangkuk tandasnya diperbuat daripada emas. Ini kekayaan orang-orang Arab yang mereka gunakan untuk bermewah-mewah. Mereka sekarang berlumba-lumba
untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Kita tengok top 10 negara yang paling banyak bangunan tinggi-tinggi, tak ada tempat lain di tanah Arab, di Saudi ataupun di UAE, di Qatar, di Kuwait. Ini tempat-tempat mereka bina bangunan-bangunan pencakar langit. Samalah benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut. Nabi kata wa antaral hufatal urata ra'a asya yatatawaluna fil bunyan. Akhir zaman nanti kamu akan tengok orang-orang miskin, pengembala kambing, berkaki ayam, berlumba-lumba meninggikan bangunan yang tinggi-tinggi. Tepat apa yang Nabi SAW sebut. Mereka tak guna pun, tak ada faedah pun mereka buat tinggi-tinggi, sebab tanah mereka ni besar lagi. Orang nak buat bangunan tinggi-tinggi ni sebab tanah tak cukup. Ni mereka tanah tak guna. Di tempat mereka ni berlambak-lambak. Pembangunan mereka tu tidak sekata. Kalau tengok di Dubai, pembangunan mereka hanya di pesisir laut. Tapi mereka tak puas hati, mereka buat pulau buatan. Buat lagi pulau bentuk pokok kurma. Padahal tanah mereka masih lagi tidak dibangunkan. Tu buat pula bangunan tinggi-tinggi. Membazir, bermewah-mewah dengan harta. Lepas pada Burj Dubai, buat Burj Khalifah pula. Ni Saudi nak saing, nak buat Jeddah Tower. Nah, macam-macam lagi lah negara mereka ni bersaing untuk meninggikan bangunan yang tinggi-tinggi. Ya ke? Kita sudah lihat kerosakan orang Arab tidak lagi mengikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak bangunkan binaan tinggi-tinggi ni bukan orang Islam, orang kafir. Jadi orang kafir mereka ambil pada mereka sanggup bayar berapa-berapa pun. Orang kafir pula minta hak asasi. Sebab kami duduk negara ni, kami nak hak untuk kami mengamalkan agama kami. Minta gereja, minta tokong, minta kuih dibina kepada mereka. Semua ini melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kerosakan yang kita tengok hari ini. Nabi sebut apakah punca kerosakan ini? Nabi kata futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj. Dia kata bangsa Arab dekat dah nak rosak kerana pintu benteng Ya'juj Ma'juj yang dibina oleh Zulkarnain pada waktu dahulu telah pun roboh dah. Roboh sebesar tapak tangan lubang yang dibuat dengan jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi contoh. Zaman dia tu sudah mula dirobohkan, maka kalau kita kira 1400 tahun, apakah dinding ini masih kekal lagi? Jadi kita percaya bahawa dinding ini telah lama dirobohkan dan rosaknya orang Arab hari ini memang sebab Ya'juj dan Ma'juj. Cuma siapakah bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu nanti kita akan cerita dalam bab tanah Parsi. Dalam bab tanah Parsi selepas pada ni ada kita ceritakan. Keadaan menunjukkan semenanjung Arab bakal mengalami keburukan yang membinasakan kaum Arab. Boleh jadi dalam bentuk peperangan dan konflik bersenjata. Maka tidak hairan apabila Nabi menyatakan tanah Arab akan diperangi oleh tentera Al-Mahdi. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata yaqtatilu inda kanzikum salasah kulluhum ibnu khalifah. Akan berperang di Kaabah ini, di khazanah kamu ini, 3 pihak semuanya adalah anak raja belaka. Semua adalah anak raja belaka. Tak ada seorang pun yang berjaya untuk menang dalam peperangan ini. Summa tatlu'u rayatas sud min qibalil masyriq. Kemudian akan muncul satu bendera dari arah timur yang akan memerangi kamu. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtuluhu qaumun. Akan memerangi kamu bangsa Arab dengan peperangan yang kamu pernah lihat sebelum ni. Nabi kata mereka akan diperangi. Lalu Nabi pun cerita benda yang perawi dah ingat. Nabi kata, Nabi sebut
Nabi kata fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan al-thalj fa innahu khalifatullahil mahdi. Kalau kamu berjaya untuk lihat sempat dengan peristiwa tersebut, pergilah dan berbai'ahlah dengan pemimpin yang bawa panji hitam dari timur itu, yang memerangi Arak itu, kerana ia adalah khalifah Allah, Imamul Mahdi. Maka Imam Mahdi akan memerangi bangsa Arak ni akibat kerosakan yang mungkin bakal berlaku. Kerosakan mungkin dalam bentuk peperangan, oleh kerana bangsa Arak ni diperintah dengan keadaan yang teruk. Dan kita tahu pada hari ini bangsa Arab ni mengikut telunjuk barat. Mereka pro barat walaupun berada di Asia, walaupun berada di kawasan rimland. Kalau kita tengok secara geopolitik, kawasan yang diduduki oleh Arab ini disebut oleh pengkaji-pengkaji hubungan antarabangsa sebagai Art of Crisis. Iaitulah kawasan krisis, yang mana kawasan pertengahan di antara dua peradaban besar, dua kuasa, iaitu kuasa timur Rusia, kuasa barat Eropah dan juga Amerika. Tengah-tengah tu dipanggil Art of Crisis. Tepat di mana masing-masing kuasa nak meluahkan pengaruh masing-masing. Jadi Amerika ni dia duduk sebelah barat, dia pro barat. Bahkan ada pengkalan tentera di negara Arab ni, Arab Saudi dan juga Qatar. Maka bila berlaku peperangan di antara dua kuasa besar, ini akan menjadi medan perang dah. Akan kita tengok dah negara Arab hari ini ada berapa yang sudah menjadi medan perang proksi. Syria, Yaman, Libya, negara yang menjadi tempat perang proksi pada hari ini, termasuk Somalia, Sudan. Maka kemunculan Imam Mahdi ini akhirnya akan membela orang Islam, akan memimpin orang Islam untuk memerangi, dan Imam Mahdi berjaya untuk membebaskan negara-negara orang Islam. Bahkan umat Islam akan memeranginya dahulu sebelum memerangi Dajjal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam hadis yang lain dengan lebih jelas lagi, taghzuna jaziratal arab fayaftahuha Allah, thumma faris fayaftahuha Allah, thumma taghzuna ar-ruma fayaftahuha Allah, thumma taghzuna ad-dajjal fayaftahuhu Allah. Kamu akan memerangi tanah Arab, lalu Allah memberikan kemenangan. Kemudian kamu akan memerangi tanah Parsi, lalu Allah memberikan kemenangan. Kemudian kamu akan memerangi tanah Rom, lalu Allah memberikan kemenangan. Kemudian kamu akan memerangi Dajjal, lalu Allah memberikan kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini yang pertamanya, kebanyakan ulama-ulama dulu menyatakan semuanya telah pun berlaku. Perang di tanah Arab ni perang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan tanah Arab dulu. Sebelum pembukaan kota Mekah, lepas pembukaan kota Mekah, Nabi melaksanakan misinya ke tanah Arab, ke tanah Rom dan tanah Parsi, disambung oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Maka situlah ulama kata, lepas Nabi bebaskan tanah Arab, zaman Sayyidina Umar bebaskan tanah Rom, zaman Sayyidina Umar juga bebaskan tanah Parsi, kemudian bebaskan tanah Rom, dan sampai ke hari ini tanah Rom masih lagi belum dibebaskan sepenuhnya. Di mana Rom ni ada dua, Rom Timur, Rom Barat. Rom Timur yang berpusat di Konstantinopel hanya jatuh pada 1453 Masihi di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, sedangkan Rom Barat yang berpusat di Vatican City di Roma, Itali, masih lagi belum jatuh sampai hari ini. Dan lepas pada itu barulah jatuh kerajaan Dajjal ini. Walau bagaimana ulama yang menyatakan bahawa tanah air ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni adalah sebahagian daripada tanda-tanda akhir zaman, di mana orang Islam sendiri akan berperang di tanah Arab sekali lagi. Kerana tempoh ia akan berlaku dengan tempoh yang dekat. Kerana tidak berapa logik untuk menyatakan tanah Arab yang dulu tu adalah yang dimaksudkan dalam hadis ni. Kerana membebaskan tanah Arab sekejap, membebaskan tanah Parsi sekejap. Kenapa membebaskan tanah Rom jadi begitu lama, beribu-ribu tahun? Jadi ada perbezaan. Walau bagaimanapun, ulama ni kata ia akan berlaku di akhir zaman ni mungkin. Kerana disokong dengan hadis yang kita sebut tadi, Imam Mahdi bakal berperang di tanah Arab sendiri. Kemudian sambung dengan hadis ni akan membebaskan tanah Parsi
Macam mana kita nak faham logiknya tanah Parsi ni akan diperangi oleh Imam Mahdi pula? Kita baca bab Parsi nanti. Macam mana akan berlaku peperangan di tanah Rum yang akan dibebaskan? Kita baca bab Parsi dan bab Rum ni, ada hadis yang menyokong, dan lepas pada itu akan berlaku peperangan dengan Dajjal. Kalau kita faham susung hadis-hadis akhir zaman yang banyak, kita akan melihat perkara ini akan berlaku satu persatu, cantik dengan hadis-hadis Nabi yang lain menyebut tentang peristiwa-peristiwa perang besar, peristiwa-peristiwa pakatan Islam dengan Rom dan sebagainya. Kemudian bilangan Arab akan menjadi sedikit. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafirranna an-nas min ad-dajjal fil jibal. Qalat Ummu Syarik, ya Rasulullah, fa aina al-arab yawma idzin? Qala hum qalil. Manusia akan lari daripada Dajjal ke bukit-bukit. Ummu Syarik bertanya, di manakah kaum Arab ketika itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi cerita berkenaan dengan berlaku ni zaman perang besar, zaman Malhamah Al-Kubra. Ada hadis yang sebut, hadis nanti kita jumpalah banyak sangat dalam kitab ni. Hadis-hadis akhir zaman nanti kita jumpa, ambil sebut akan berlaku perang besar. Di mana antara benda yang akan berlaku peperangan ni, orang-orang Islam, orang-orang Arab akan mati. Ramai mati, mereka akan jadi sikit. Mereka akan jadi sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam turut menyatakan bahawa tanah Arab akan kembali subur menghijau. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab lain cerita tentang akhir zaman kayak gini berkenaan dengan tanah Arab ni, Nabi kata la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah tanah Arab kembali subur dengan tanaman-tanaman dan sungai-sungai. Hadis riwayat Imam Muslim. Pakar arkeologi telah melakukan kajian bahawa terdapat beberapa buah perkampungan lama yang tertimbus di bawah padang pasir, menunjukkan bahawa sebelum ini terdapat manusia yang mendiami padang pasir tersebut, sekaligus menunjukkan bahawa terdapat sumber kehidupan di sana. Jadi kalau kita tengok kajian arkeologi, banyak yang telah mendedahkan bahawa sebenarnya padang pasir itu dulu bukan padang pasir. Dulu adalah satu penempatan manusia. Lama-lama dulu, awal-awal lagi. Bahkan ada kajian terhadap beberapa batu besar di padang pasir tanah Arab menunjukkan ia sebenarnya adalah berasal dari akar pokok yang telah mati. Jadi kalau kita tahu, kalau kita baca lagi berkenaan dengan sejarah tanah Arab ni, kita akan mendapati dulunya tanah Arab ni adalah tempat yang subur, tempat yang banyak tanaman-tanaman, bahkan tempat tinggal orang, tempat subur, tempat banyak orang bertanam lah, tanah banyak tempat orang tinggal di sana. Jadi itu yang dikaji oleh pakar-pakar arkeologi. Bahkan kalau kita tengok, kalau saya boleh tayang, kalau tak ada tak ada projektor, kalau ada tu boleh tayang paleografi map, projection yang pernah dibuat oleh saintis. Mereka mengkaji bagaimanakah keadaan bumi jutaan tahun, 240 juta tahun yang lampau, lagu mana keadaan dia, dan 240 juta tahun akan datang. Dia boleh buat projection berdasarkan bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti meteorologi. Mereka buat ilmu kaji ni sebagainya, mereka boleh buat, mereka boleh agak bagaimana kedudukan. Mereka memang mendapati bahawa sebenarnya tanah Arab ni kawasan hijau, bukan kawasan padang pasir dulu, ratusan tahun dulu. Dan mereka tengok juga pergerakan cuaca yang bergerak ni, sebenarnya tempat ni, cuaca ni dia tidak statik begini. Ada tempat yang hari ni mengalami 4 musim, lepas pada ni mungkin dia akan berubah cuaca. Benda ni tidak dinafi, mana-mana pun sebut. Hatta beku di kutub utara, kutub selatan hari ni pun iceberg sudah mencair. Iceberg sudah mencair, parah laut sentiasa meningkat. Maknanya cuaca telah berubah di kawasan tersebut. Kawasan-kawasan Arab belum-belum ni hak tak pernah turun hujan payah sangat. Hujan perkara biasa sekarang ni. Bahkan turun saji berapa kali dah. Pernah turun saji di Mesir, pernah turun saji di Arab Saudi sendiri, di padang pasir. Menunjukkan bahawa berlaku perubahan cuaca
yang akan membawa kepada perubahan iklim dan perubahan kesuburan tanah. Jadi benda ni membuktikan, sains membuktikan bahawa perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ta'udal ardu Arab murujan wa anhara. Negara Arab akan kembali subur dengan tanaman dan sungai-sungai. Mana Nabi sebut kembali, maksudnya asal dia begitu. Sebab orang, kalau kita guna perkataan kembali, dia balik semula. Maknanya balik asal di situ. Asal situ dia pergi ke tempat lain, kemudian dia mari balik. Itu panggil kembali. Mana asal di situ dan kembali ke situ. Nabi kata ta'ud, kembali, maknanya tanah Arab ini asal dia subur tanaman dan akan kembali subur balik lepas pada tu, sebelum berlakunya kiamat. Ini yang dinyatakan. Dan fenomena hari ini, bila kita tengok tanah Arab bakal berlaku dah salji turun, bahkan pernah banjir lagi di tanah Arab ni, menunjukkan bahawa dekat kita ni dengan kiamat. Dekatnya akan berlakunya tanah Arab akan kembali subur. Bila wallahu alam, cuma ia menjadi tanda untuk kita ni berwaspada. Walau bagaimanapun, peristiwa ini dipercayai hanya akan berlaku selepas peristiwa pembunuhan Dajjal dan khilafah Islamiah kembali tertegak. Ini kerana terdapat hadis yang menyatakan bahawa bumi akan kembali subur semasa Nabi Isa AS memimpin dunia. Rujuk bab Bisan. Sebelum ini, tanah Arab bakal dilanda kemarau terlebih dahulu. Rujuk bab Makkah Al-Mukarramah. Dari anak panjang cerita bab ni, kita akan baca bab Bisan dan bab Makkah Al-Mukarramah pula lepas pada ni. Sebelum berlaku kiamat, akan berlaku 3 gempa bumi yang dikategorikan ulama sebagai tanda besar kiamat. Salah satu gempa bumi yang akan berlaku di tanah Arab, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Fadhakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu' asy-syamsi min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathati khusuf, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab wa akhiru dhalik narun takhruju minal Yaman tatradu an-nas ila mahsyarihim. Sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 tanda. 10 tanda ni kita dah baca pada kitab yang terdahulu, kitab Nihayatul Alam tu. Kita ulang balik. Tanda tu yang pertama dukhan, yang kedua Dajjal, yang ketiga Dabah, yang keempat matahari terbit dari barat, yang kelima turun Nabi Isa, yang keenam Ya'juj dan Ma'juj, yang ketujuh 7, 8, 9, 3 gempa bumi, satu di timur, satu di barat, satu di semenanjung Arab, dan terakhir api yang terbit daripada Yaman menghimpunkan manusia ke tempat perhimpunan. Yakni hadis riwayat Imam Muslim. Tempat gempa bumi ini bukan semua tempat boleh berlaku gempa bumi. Tempat-tempat yang tidak berada di dalam lingkaran api, lingkaran gunung berapi dipanggil tempat yang tidak akan berlaku gempa bumi. Macam tempat kita ni selamat daripada gempa bumi, tak berada dalam lingkaran gunung berapi. Tapi ada orang duk kaji, lingkaran gunung berapi ni juga gerak. Antara negeri yang paling dekat dengan lingkaran gunung berapi hari ini adalah negeri Kedah. Berbeza dengan kepulauan Indonesia. Ini tempat yang selalu berlaku gempa bumi. Sebelum ni berlaku di Lombok, lepas tu berlaku di Ranau, macam-macam tempat. Di Sabah, Sarawak pun selamat. Semenanjung kita alhamdulillah lagi tidak berlaku, tidak berada dalam lingkaran gunung berapi. Bila berada di lingkaran gunung berapi, tidak akan berlaku gempa bumi. Ini secara saintifiknya lah. Tapi ia selalu berubah dan kajian ni akan sentiasa diperbaharui. Dulu mungkin tak jumpa, lepas pada tu jumpa. Namun di tanah Arab memang direkodkan, memang tempat yang berlaku gempa bumi. Buktinya di selatan Madinah terdapat, selatan Mekah terdapat satu gunung berapi yang dinamakan sebagai Haraq Rohah. Gunung berapi Haraq Rohah yang ada di selatan Arab Saudi yang pernah meletus di zaman sahabat dulu. Di zaman sahabat dulu direkodkan oleh Ibnu Mas'ud pernah berlaku, pernah meletup, dan gunung berapi itu dikatakan masih lagi aktif, cuma belum meletup lagi. Jadi ini menunjukkan bahawa tanda betulnya apa yang Nabi SAW menyatakan, mana logiknya bila Nabi kata
akan berlaku gempa bumi di tanah Arab, kerana dari sudut sainsnya ianya menyokong apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Maka dengan itu kita rasa cukuplah apa yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini dapat memberikan kita gambaran tentang situasi yang berlaku, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan akhir zaman, khususnya melibatkan tentang kedudukan geografi ini, dapat kita hadam melalui apa yang didedahkan ini. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang tentang kelemahan diri saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak atas salah dan silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.